Dalam segmen Pala Bola Misteri pada kali ini, kita nak cerita tentang 5 kelab yang terkenal dulu tapi lah ni dah lenyap. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So dalam segmen Pala Bola Misteri pada kali ini, kita nak cerita tentang 5 kelab bola sepak yang dulunya terkenal. Dulu mereka ni boleh kata famous. Bukan setakat famous, mereka ni adalah antara kelab yang kuat juga. Tapi lah ni mereka dah lenyap dan tak ada dalam bola sepak moden. Dan terima kasih kepada Ustaz Abdul Rahman Bakar 2192 yang telah bagi cadangan ni. Walaupun cadangan ni dia bagi 2 bulan lepas, tapi baru aku nak buat. Tapi terima kasih juga bagi cadangan. Hampa-hampa yang nak bagi cadangan pun boleh juga, hampa boleh tulis kat komen. Kalau cadangan yang kita pilih tu, kita akan kreditkan dekat video kita. Kita mulakan dengan nombor 5 dulu, iaitu pasukan daripada Belanda, iaitu pasukan FC Amsterdam. Dulu dekat bandar Amsterdam, selain pasukan Ajax, ada satu lagi pasukan bola sepak, iaitu pasukan FC Amsterdam. Dan pasukan FC Amsterdam ni bukanlah pasukan yang biasa-biasa. Mereka ni adalah pasukan yang kuat juga. Tapi keberadaan mereka dalam Liga Belanda ni tak lama, lebih kurang dalam 10 tahun sahaja. Mereka ni ditubuhkan pada 20 Jun 1972. Tapi walaupun mereka ni masih muda lagi tentu, mereka masuk Liga Belanda musim 1973-74. Mereka berjaya finish dekat tempat kelima Liga tau. Hambailah mereka first time masuk dalam Liga tu, tapi berjaya finish dekat tempat kelima. Lepas tu tentu mereka berjaya melaikan diri ke UEFA Cup pada musim 1974-75. Bukan setakat layak saja macam MU. MU kan selalu layak tapi sebagai pelengkap kumpulan saja. Tapi pasukan Amsterdam ni mereka layak sampai quarter final dalam UEFA Cup musim tu tau. Hampa tak percaya, hampa cek balik UEFA Cup 1974-75. Waktu tu mereka boleh singkirkan Gegasi macam pasukan Inter Milan. Hambailah kelab muda tapi boleh singkirkan kelab Gegasi. Tapi sayang, orang kata kalau senang naik senanglah jatuh. Musim 1977-78 mereka ni pun dah tersingkir daripada Liga Belanda disebabkan kemerosotan prestasi. Membuatkan tentu penyokong-penyokong mereka kan kebanyakannya adalah glory hunter lah, sebab mereka ni adalah kelab baru. So nak bagi feeling emosional dekat fan untuk kekal dengan mereka tu susah. Selepas mereka tersingkir daripada Liga Belanda musim 1977-78, mereka kehilangan fan mereka dalam jumlah yang sangat besar. Yang membuatkan mereka terpaksa berpindah stadium, ialah sebab fan dah sikit, buat apa nak duduk dekat stadium yang sama. Sebab sebelum tu mereka duduk dekat Olympic Stadium yang berada dekat Amsterdam. Tapi keputusan mereka tu untuk pindah dekat satu lagi stadium membuatkan fan-fan yang tinggal lagi sikit ini pun semakin berkurang. Sebab mereka tak setuju dengan pemindahan venue pasukan ni. Dan akhirnya pada tahun 1982, kelab FC Amsterdam ni pun telah dibubarkan disebabkan tidak mendapat sokongan daripada rakyat setempat. Bila dah tak ada sokongan, nak main apa lagi? Lepas tu waktu tu pasukan Ajax pula tengah kuat, so ramailah penduduk Amsterdam memilih untuk sokong pasukan Ajax. Lalah kali disebabkan tak ada sokongan, so kewangan mereka pun semakin susah. Dan musim terakhir mereka dalam Liga Belanda adalah pada musim 1981-82 dan akhirnya mereka ni pun dibubarkan. Kita masuk ke nombor 4 pula, iaitu nombor 4 iaitu pasukan Los Angeles Aztecs. Sebelum datangnya revolusi pembaruan Liga Amerika Syarikat yang macam kita kenal hari ni, macam mula-mula revolusi bola sepak Amerika Syarikat cuba buat play macam David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, sampai ke hari ni bawa masuk Lionel Messi. Dulu pun sebenarnya ada juga cubaan untuk merevolusikan Liga Amerika Syarikat. Dan Amerika Syarikat dulu pernah ada beberapa kelab Gegasi dekat sana yang menjadi tumpuan ramai. Dekat satu kelab dekat Amerika Syarikat iaitu pasukan New York Cosmos. Pernah dekat situ seorang legenda bola sepak Brazil iaitu Pelé pernah main dekat pasukan New York Cosmos. Dan dekat pasukan aku tengah ceritakan ni iaitu pasukan Los Angeles Aztecs. Mereka ni pun bukan pasukan calang-calang. Dan dua legenda bola sepak hebat pernah main dekat pasukan Los Angeles Aztecs ni, iaitu George Best, legenda pasukan Manchester United, dan juga Johan Cruyff yang pernah main dekat pasukan Barcelona dan memang legenda antara pemain bola sepak yang terkenal yang kita kenal sampai ke hari ini. Dan pasukan Los Angeles ni ditubuhkan pada tahun 1971. Dan mereka ni bersaing dalam Liga Amerika Syarikat Belah Utara. Dan bukan saja mereka ni bersaing, mereka ni pernah menjadi juara Liga pada musim 1974. Tapi sayang kelab ni hanya bertahun selama 8 tahun sahaja. Walaupun promotion mereka tu boleh kata kau juga, tapi disebabkan mereka ni selalu berpindah pemilik, hambailah dalam tempoh 8 tahun sahaja, mereka ni ada 4 pemilik tau. Dan masalah dia 4 pemilik tu selalu tukar venue. Maksudnya pemilik ni tiba-tiba main dekat stadium ni, pemilik kedua pula mereka nak main dekat stadium sana. Membuatkan kedudukan kewangan dan juga fanbase pasukan ni berubah-ubah. Dan akhirnya walaupun menjadi satu kelab yang kuat juga tentu, tapi mereka ni dibubarkan pada 9 Disember pada tahun 1981. Tapi sebenarnya last season pasukan Aztec dalam Liga Amerika Syarikat pun sebenarnya mereka ni perform je. Mereka walaupun tak menang title time tu, tapi mereka berjaya layak sampai ke playoff. Tapi sayang last season lepas mereka habis season tu, tiba-tiba satu stesen TV mereka umumkan yang pasukan Los Angeles Aztec ni akan dibubarkan dan semua pemain yang masih lagi terikat dengan kontrak akan dijual ke kelab lain. So berakhirlah perjuangan pasukan Los Angeles Aztec. Walaupun mereka ni pernah melalui zaman kejayaan, pernah main play macam George Best, pernah main play macam Johan Cruyff, tapi sayang mereka tetap tak boleh survive.
Kita masuk nombor 3 pula, iaitu pasukan Dnipro daripada Liga Ukraine. Dnipro adalah antara kelab bola sepak tertua yang pernah ada tau. Dia bukan kelab tertua tapi antara kelab tertua juga. Depa ni ditubuhkan pada tahun 1918 dulu. Kalau hari ni lebih daripada 100 tahun dah kelab tu ditubuhkan. Tapi akhirnya kelab tu dibubarkan pada tahun 2019, lebih tepat 101 tahun ke depan selepas kelab ni ditubuhkan. Dalam zaman moden, era kejayaan depa yang boleh kata zaman emas depa adalah pada musim 2014-2015. Kalau hampa dewan balik ke musim 2014-2015 tu, waktu tu dekat Europa League, walaupun pasukan Sevilla menang, tapi ada satu pasukan yang kita pelik tiba-tiba dapat masuk final, iaitu pasukan Dnipro. Ya, musim itulah masa kejayaan pasukan Dnipro, sebab depa ni adalah pasukan kecil. Walaupun depa ni antara pasukan yang tua, tapi depa ni bukan pasukan gegasi. Depa berjaya layak sampai ke final UEL tau, tapi tentu kalah dengan pasukan Sevilla lah. Buat macam mana? Sebab kalau Sevilla main final Europa League, Mourinho pun boleh kalah dengan depa. Bayangkan kelab kecil daripada Ukraine tak pernah orang sangka-sangka dapat layak sampai ke final, dan depa ni singkirkan bukan pasukan kecil-kecil. Dalam perjalanan depa untuk layak ke final tu, depa telah singkirkan pasukan macam Club Brugge, singkirkan pasukan macam Ajax dan juga pasukan Napoli untuk sampai ke final. Walaupun depa kalah dalam final tu, depa kalah 3-2, tapi musim tu dikenali sebagai musim terbaik depa dalam sejarah depa. Walaupun depa ni baru saja masuk ke final, tapi setahun kemudian pada tahun 2016, kejatuhan depa telah pun bermula disebabkan tentu depa ni dikenakan pegantungan, tak dapat join kejohanan Eropah selama 3 musim berturut-turut disebabkan depa ni melanggar peraturan FFP. Dan waktu tu ada orang-orang mengatakan pemilik kelab pasukan Dnipro iaitu Ihor Kolomoisky, dia ni stop bagi dana dekat kelab. Depa mengatakan yang pemilik ni dah tak invest dah dekat kelab. Tapi pemilik kelab ni sendiri dia nafikan, dia kata dia still bagi dana dekat kelab, tapi dia kata kelab ni tak boleh berbelanja besar selalu sebabkan kekangan kewangan. Musim 2016-2017, pasukan Dnipro telah diturunkan ke kasta ketiga liga disebabkan masalah hutang dan juga tunggakan gaji. 2018 sekali lagi, sudahlah depa ni dah jatuh dekat kasta ketiga dah. Tiba-tiba FIFA menjatuhkan hukuman sekali dekat depa, iaitu FIFA jatuhkan hukuman dekat depa sampai depa kena main dekat Liga Amateur. Orang kata senang cerita Sunday League lah. Disebabkan kesalahan yang sama juga, iaitu masalah hutang dan juga tunggakan gaji. Dan time ni lah bila depa berpindah ke Amateur League, ialah pemain-pemain bola sepak ni sebelum ni depa ni play profesional. Depa ni pun ada anak bini juga depa nak tanggung. So depa terpaksalah berpindah daripada kelab ni ke kelab lain. Majoriti pemain pasukan Dnipro dan juga staff Dnipro tentu depa berpindah ke satu lagi pasukan Dnipro, iaitu pasukan SC Dnipro 1. Dan akhirnya selepas gagal untuk menyelamatkan kelab ni pada tahun 2019, kelab ni pun telah dibubarkan. Kita masuk ke nombor 2, kita terbang ke China pula, iaitu pasukan Dalian Shire. Sebelum wujudnya revolusi Liga China, macam kita tahu, Liga China cuba untuk menjadi macam Liga Arab Saudi lah ni. Tapi tentu disebabkan kekangan kewangan, mereka ni jatuh balik. Tapi sebelumnya wujud revolusi tentu, sebenarnya China pernah ada satu pasukan yang kuat, iaitu pasukan Dalian Shire. Pasukan Dalian Shire ni ditubuhkan pada tahun 1955 dan era emas mereka ni bermula pada tahun 1994 sampailah ke awal tahun 2000, lebih kurang 2005-2006 macam tu. Sebab apa? Waktu 1994 tu mereka berjaya menjadi juara Liga China buat pertama kali dalam sejarah mereka tau. Tapi daripada 1994 sampai ke tahun 2005, dalam tempoh lebih kurang dalam 11 tahun saja, mereka dapat jadi juara Liga China sebanyak 8 kali. Hambalah sebelum tu tak pernah jadi juara, tiba-tiba jadi juara 8 kali dalam tempoh 11 tahun. Waktu tu boleh kata memang era emas mereka lah. Tapi lama kelamaan, kegagalan mereka untuk salin skuad emas mereka tu dan kegagalan mereka untuk gantikan coach mereka membuatkan prestasi mereka jatuh pelan-pelan. Lagi-lagi pula pemilik mereka silih berganti membuatkan kedudukan kewangan pasukan tu semakin teruk. Dan akhirnya disebabkan kedudukan kewangan mereka semakin teruk dan juga tak stabil, pada tahun 2012 kelab ni pun dibubarkan. So sayanglah, aku rasa kelab ni dah cukup bagus dah, tapi sayang pada tahun 2012 mereka ni kena bubar terus. Kita masuk nombor 1 pula, iaitu gegasi daripada Liga Rusia, iaitu pasukan Anzi Makachkala. Hampa ingat tak lagi dulu pernah ada berita besar, iaitu Samuel Eto'o pindah ke pasukan Anzi Makachkala dengan dia ni menjadi pemain dengan gaji tertinggi kat dunia tentu. Hambalah kelab Anzi Makachkala, kelab yang tak dikenali, tiba-tiba dapatkan Samuel Eto'o bagi gaji tertinggi dekat dunia tentu. So waktu tu memang viral lah, ramai mengatakan yang pasukan Anzi Makachkala ni akan menjadi pasukan gegasi dalam bola sepak dunia ataupun paling kurang dekat Liga Rusia. Depa ni disebut-sebut akan menjadi super team pada tahun 2011 selepas depa ni dibeli oleh seorang bilioner yang bernama Sulaiman Kerimov. Sebulan je lepas dia dapatkan kelab tu, dia spend kau-kau duit dapatkan player macam Roberto Carlos, dapatkan player macam Willian, Lassana Diarra daripada pasukan Real Madrid dan signing terbesar depa iaitu Samuel Eto'o. Bukan setakat depa sign Samuel Eto'o, depa bagi gaji tertinggi dekat Samuel Eto'o. Dan tentu depa berjaya juga dapatkan bekas manager pasukan Chelsea dan juga pasukan Real Madrid iaitu Guus Hiddink. Dan tentu kalau hampa nak tahu, Guus Hiddink dekat pasukan Anzi ni adalah manager dengan bayaran
bayaran tertinggi dekat dunia time tu. So memang kau-kau lah Sulaiman Kerimov ni invest dekat pasukan Anzi. Tapi sayang, walaupun dia invest kau-kau, musim pertama depa tu, depa gagal untuk mendapatkan sebarang trofi dan tak dapat layak ke UCL. Tapi dalam UCL, depa menampilkan prestasi yang bagus juga sebab depa boleh beat Liverpool time tu. Tapi itulah orang kata, nak bina satu kelab bola sepak yang kuat ni bukan makan masa semusim. Hang tengoklah Sheikh Mansour dekat MC pun ambil berapa tahun. PSG nak jadi kuat macam hari ni pun bukan ambil masa yang singkat. Tapi disebabkan ketidaksabaran pemilik pasukan Anzi ni, selepas setahun je invest dia ni boleh dikatakan gagal, dia terus buat perangai perongoh dia jual semua pemain star yang dia dah beli, termasuklah Samuel Eto'o dan juga Willian. Dia jual dua-dua pemain ni dekat pasukan Chelsea tentu. So disebabkan dia jual banyak play star depa, membuatkan pasukan Anzi ni mengalami kemerosotan prestasi yang teruk, sampailah depa tersingkir ke Division 2 tentu. Maksudnya first season dia invest tu pasukan Anzi tak dapat layak ke UCL, dia jual semua player, musim depan tu depa tersingkir ke Division 2. Dan hari ni kelab ni pun dah lenyap dah disebabkan beberapa kali cubaan depa untuk mendapatkan lesen untuk bersaing paling kurang dekat Liga Division 3 pun tak lepas juga. Disebabkan masalah kewangan dan juga depa ni tak dapat capailah apa-apa piawai yang Liga Rusia telah tetapkan. So macam tu je lah terkubur pasukan Anzi makan skala ni. Kita ada fakta bonus iaitu pasukan daripada Malaysia, iaitu pasukan Felda United. Aku adore lah dulu kan, sebab dulu-dulu waktu tak ada Astro tengok bola sepak Malaysia, pasukan Felda United adalah antara pasukan yang paling menarik perhatian. Lagi-lagi lepas depa buat stadium depa tu memang cukup cantik stadium depa. Dan depa ni ditubuhkan pada tahun 2007, tapi akhirnya depa ni terkubur pada tahun 2020. Pasukan Felda United ni, hampa bayangkan first season depa je. Kan mula-mula pasukan mana-mana ditubuhkan, depa ni akan main dekat Liga FAM ataupun tentu dipanggil sebagai Piala FAM. First season saja depa dapat layakkan ke Liga Perdana tentu. Bila masuk ke Liga Perdana, beberapa kali depa try dan akhirnya depa berjaya layak ke Liga Super. Dan dekat Liga Super pun beberapa kali depa mengalami prestasi yang bagus sampai dapat layak ke AFC Cup. Hambalah pasukan Felda United dapat layak ke AFC Cup. Tentu pasukan Felda United memang mendapat pujian daripada khalayak ramai. Tapi depa pun ada kemerosotan prestasi juga. Depa ni jatuh ke Liga Perdana balik, tapi depa berjaya bangkit untuk layak balik ke Liga Super. Kalau nak cerita perjalanan depa dalam Liga Super, depa sempat main dekat Liga Super pada tahun 2011 sampai 2013 sebelum tersingkir ke Liga Perdana pada tahun 2014. Tapi waktu musim depa jatuh ke Liga Perdana tu, depa berjaya dapat tempat kedua dalam liga, lepas tu balik ke Liga Super balik. Dan waktu tu depa sempat main 4 musim dekat Liga Super sampai tahun 2018. Tapi tentu pasukan Felda United tiba-tiba mengalami masalah kewangan. Waktu tu kapten pasukan Felda United iaitu Syukur Adan, dia ni menyatakan, dia kata sebelum ni pasukan Felda United tak pernah ada masalah tunggakan gaji pun. Maksudnya depa ni selalu bayar gaji on time dan depa ni tak zalimi player. Dan coach pasukan Felda tentu pun B. Satyan Dutton, dia adalah antara orang pertama yang exposekan isu dalaman pasukan Felda ni disebabkan dia nak bela lah nasib-nasib staff depa dan juga pemain-pemain depa. Dan keadaan semakin teruk selepas pasukan Felda United terpaksa menjual beberapa pemain star depa, macam contoh Syamim Yahya, Wan Zaid Haikal, depa terpaksa jual ke kelab lain sebabkan tentu depa dah tak ada duit dah. Dan pada tahun 2019 akhirnya pasukan Felda United berjaya juga bayar gaji, tapi depa tak dapat bayar full, depa bayar gaji sebulan je dekat pemain-pemain depa dan juga staff depa. Waktu tu depa bayar tu sebagai tanda depa kata depa serius untuk selesaikan isu ni. Tapi disebabkan tak ada duit yang cukup, depa bayar gaji sebulan dulu. Tapi lelah kali pada tahun 2020 pasukan Felda United umumkan yang depa ni akan tarik diri daripada Liga Malaysia disebabkan masalah kewangan. Dan akhirnya semua staff depa digugurkan dan pemain depa pun merebaklah pergi ke kelab lain. Aku sayang dekat pasukan Felda ni sebab stadium depa cantik gila tau. Tapi ramai juga bersetuju dengan pembubaran pasukan Felda United ni disebabkan ramai mengatakan pasukan Felda United depa gunakan bajet daripada Felda untuk invest dekat pasukan Felda United ni. Sebab ialah penduduk Felda kebanyakannya bukan orang yang senang. So nak uruskan satu kelab bola sepak ni, bajet dia perlukan lebih kurang cikai-cikai lah dalam Malaysia ni mungkin 15 ke 20 juta. So hang bayanglah dengan duit macam tu depa invest dekat kelab bola sepak. Dan satu lagi pasukan Felda United ni gagal untuk mendapatkan fanbase depa. Setiap perlawanan depa ni pun walaupun depa ni bermain dengan bagus, tapi depa ni gagal untuk mengumpul fan dan selalunya kedatangan fan dalam stadium waktu game depa tak sampai 1000 orang pun. Benda itulah yang jadi dekat satu pasukan yang baru terkubur lah ni, iaitu pasukan PJ City. Tapi itulah kalau kita nak rewind balik pasukan Felda United lah. So itulah video kali ini dalam segmen Pala Bola Misteri. Hampa boleh bagi cadangan dekat ruangan komen. InsyaAllah cadangan terbaik kita akan pilih dan kita akan kreditkan dekat next video, okay? So itulah video kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.